dengar cerah. Kalau layanan yang diberikan cukup baik, kita layan, kita 10 kali lebih baik. Tapi kalau mereka mulakan dengan langkah kurang ajar, ini bukan pemuda UMNO, ini pemuda keadilan, kita akan tundukkan macam mana kurang ajar. Selamat pada umum pada malam ini, tiada permit dikeluarkan. Jadi atas sabar. Tolong diam. Sabar saya, sabar. Kamu tak boleh masuk, sila berhabis daripada sini. Kita nak beritahu program malam ini dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda Keadilan Pusat dan ini tidak relevan. Kita akan teruskan program malam ini. Isu yang kedua ialah soal harga padi. Tuan-tuan, baru-baru ini barisan bertindak, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Padamu Ya Allah kami memohon, padamu Ya Allah kami meminta, padamu Ya Allah kami menadah doa. Mudah-mudahan pertolongan dari langit akan membukakan pintu hati mereka yang zalim, Ya Allah. Akan memecah belahkan hati-hati mereka, Ya Allah. Akan membinasakan pasukan mereka, Ya Allah. Mereka yang merupakan kuncu-kuncu kepada yang zalim, Ya Allah. Binasakanlah pasukan mereka, Ya Allah. Seluruh dunia akan melihat apa yang berlaku malam ini. Semua mereka sepakat mengatakan bahawa mereka bersama kita. Lari dulu. Ni, datang. Ni, lari kau macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta agar pembesar suara ini dibesarkan supaya semua pihak yang berada di jauh, yang duduk dalam gelap, yang duduk atas tembok, yang berada di mana juga, termasuk Dr. Mahathir Mohamad, dapat mendengar segala apa yang bakal kita ucapkan pada malam ini, tuan-tuan. Hari ini juga, tuan-tuan, disebabkan kehadiran teman-teman yang tidak diundang, kita dapat roh saudara Anwar Ibrahim bersama kita. Pada malam ini saya isytiharkan Kakanda Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara Idrus Ibrahim juga turut berada bersama kita. Satu tepukan untuk beliau. Hari ini adalah detik sejarah khususnya untuk rakyat Kubang Pasu. Hari ini, tuan-tuan, kita bebas berhimpun di bawah asas 10 cara 1B Perlembagaan Persekutuan menyatakan kita bebas berhimpun seperti ini dengan cara tidak membawa senjata tajam. Saya nak tanya sekarang, ada yang bawa senjata tajam? Kalau pihak polis nak jalankan tugas mereka, kita akui bahawa mereka menerima arahan terus daripada Mahathir Mohamad, daripada Daulah Badawi, satu-satunya Badui dalam Malaysia. Kita akui dengan keputusan bahawa mereka perlu menjalankan tugas, tuan-tuan. Kita faham. Tetapi menjalankan tugas, kita nak beritahu, jika mereka menjalankan tugas, menolak permit kita, ini menjalankan tugas namanya. Tetapi selepas ditolak permit, mereka hadir pada malam ini, buat sekatan jalan raya, bantu Dr. Mahathir supaya kursi Dr. Mahathir di Kubang Pasu terus selamat. Dan dia juga laksanakan apa yang kita nampak hari ini, menghalau mereka yang hadir untuk mendengar ceramah kita. Ini bukan menjalankan tugas, saudara. Ini sudah namanya baruah Dr. Mahathir Mohamad. Ini sudah namanya baruah Dr. Mahathir Mohamad. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau layanan yang diberikan cukup baik, kita layan, kita 10 kali lebih baik. Kalau layanan yang diberikan cukup baik, kita layan, kita 10 kali lebih baik. Tapi kalau mereka mulakan dengan langkah kurang ajar,
Ini bukan pemuda UMNO, ini pemuda keadilan. Kita akan tundukkan macam mana kurang ajar. Hari ini tuan-tuan, kita adakan ceramah umum kita dalam satu kawasan yang saudara-saudara sedia maklum. Ini kawasan pribadi. Kalau ada pihak yang campur masuk dalam kawasan ini, pihak itu perlu mengemukakan satu waran untuk menggeledah tempat ini dan sebagainya. Jika tidak ada waran, mereka ceroboh masuk kawasan ini. Kita ada hak untuk pukul mereka kerana pencuri masuk rumah, wajar untuk kita pukul. Kita bukan ajar orang Malaysia, tuan-tuan, untuk kurang ajar tak menghormati pihak polis. Tapi kita nak beritahu dengan pihak polis bahawa negeri Kedah cuma 6 kursi yang kita perlukan untuk tawar kerajaan negeri. Dan dalam pilihan raya 2004, Dr. Mahathir akan lingkup dan orang yang akan memerintah Malaysia, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan ialah Barisan Alternatif. Tapi tahun 2004 kita belum tentu Mahathir yang masih jadi Perdana Menteri dan memerintah Barisan Nasional, tuan-tuan. Saya minta teman-teman yang berada di tepi jalan minta tolong masuk ke dalam. Tolong masuk dalam padang. Kita ada padang luas. Kita jangan bimbang. Topi merah datang ke, topi biru datang ke, tuan-tuan. Jika mereka masuk kawasan ini tanpa sebarang waran, ini merupakan penceroboh. Kita boleh anggap mereka sebagai pencuri. Kita akan buat apa yang patut kita buat sebagai seorang pencuri. Saudara yang saya hormati sekalian, kepada pihak polis saya nak beritahu tentang perkembangan politik di Indonesia. Di Indonesia, tuan-tuan, jika seseorang mencuri dan dia ditangkap oleh penduduk kampung, penduduk kampung akan bakar orang yang mencuri ini hidup-hidup. Pihak penduduk kampung di Indonesia tidak akan serah orang yang mencuri itu, tuan-tuan, kepada pihak polis ataupun pihak tentera. Kenapa ini berlaku di Indonesia? Kerana mereka tahu kalau mereka serahkan pada polis, sudah pasti polis Indonesia selepas mendapat habuan tertentu, polis Indonesia akan bebaskan orang ini. Maka orang yang mencuri tadi akan terus mencuri. Ini bermakna, tuan-tuan, rakyat Indonesia telah membuat keputusan bahawa mereka sudah tidak menghormati pihak polis. Mereka sudah tidak menghormati pihak polis dan mereka mengambil keputusan bahawa mereka perlu menjalankan tindakan yang sama, yaitu mereka menjadi rakyat yang menghukum. Itu sebab kita minta supaya pihak polis jalankan tugas mereka secara profesional. Tolong jalankan tugas secara profesional. Jangan bawa wabak daripada Indonesia datang ke Malaysia. Ingat, yang menaikkan seseorang dalam negara ini, dalam sistem demokrasi negara ini, ialah rakyat. Dan yang menurunkan juga seseorang daripada taktanya juga rakyat. Kepada teman-teman yang berada di sebelah kiri pentas, saya minta di depan padang kita ni banyak tempat kosong, tolong masuk segera. Kita pastikan semua masuk kerana kita sekarang berada dalam markas keadilan dan PAS di kawasan ini, tuan-tuan. Kawasan markas kita, dia punya pangkal, dia punya ujung, tuan-tuan, di tiang lampu ni. Kalau kita berada dalam tiang lampu ni, insyaAllah kita berada dalam kawasan pribadi, tidak ada siapa boleh kacau. Kita minta semua sekali masuk ke dalam. Masuk ke hutan terkena sekenit, tebang pula pokok bidara. Dr. Mahathir rombak kabinet, yang dilantiknya mamak belakang. Baju kimono depan terbuka, pakai pula bersama seluar. Pintu UMNO sedang dibuka, sedikit yang masuk, banyak yang keluar. Perjuangan kita untuk mendapatkan kuasa adalah melalui pilihan raya. Walaupun saya baru pulang daripada Beirut, Lebanon, kita bertemu dengan pimpinan Hizbullah yang sedang berlawan dengan Israel. Kita bertemu dengan pimpinan Hamas yang sedang berperang dengan Israel. Kita bertemu dengan pimpinan Jihad Islam yang sedang berperang dengan Israel. Mereka, kumpulan Hizbullah, Jihad Islam dan Hamas,
memilih jalan peperangan untuk menundukkan kuasa Yahudi. Kita di Malaysia, kita memilih jalan demokrasi, jalan pilihan raya, bukan jalan mengangkat senjata. Sebab itu, perjuangan kita daripada dulu hingga sekarang, kita memilih jalan demokrasi untuk kita mengambil alih kuasa. Kalau ada kumpulan yang mengangkat senjata, seperti kumpulan Al-Maunah, itu tidak ada kena mengena dengan kita. Faham atau tidak? Walaupun di peringkat awal, Perdana Menteri cuba menuduh kononnya kita terlibat. Tetapi setelah disiasat, kumpulan Al-Maunah itu ada di kalangan yang duduk dalam anggota, termasuklah pihak polis, pihak tentera, pegawai kerajaan, pegawai swasta, ahli PAS, ahli UMNO. Artinya Al-Maunah masyarakat majmuk. Tak ada kena mengena dengan PAS. Kita memilih jalan pilihan raya untuk mendapatkan kuasa. Para hadirin yang dihormati sekalian, dengan jalan pilihan raya, kalau ianya berjalan dengan adil, ia berjalan secara demokrasi, memberi ruang kepada kita untuk kita menyampaikan maklumat, mendedahkan kesilapan parti lawan. Cara melalui pilihan raya ini boleh atau tidak boleh kita tumbangkan kerajaan Barisan Nasional? Kita telah berjaya memerintah negeri Kelantan 3 kali pilihan raya berturut-turut selepas tahun 90. Diikuti dengan kemenangan yang besar di negeri Terengganu pada tahun 99. Tidak pelik, pilihan raya akan datang, kita akan dapat menguasai negeri Kedah ini, insya-Allah. Boleh atau tidak? Sebenarnya Syekh Razak dan rakan-rakannya sedang membilang hari. Mereka duk ambil purih nyok duk kira hari. Bila mereka akan jadi pembangkang ataupun tidak lagi menjadi wakil rakyat. Adakah pembangkang buat sekolah? Adakah pembangkang buat jalan raya? Kalau pembangkang tak mau terima pembangunan yang BN buat, sila lalu pada lautan. Jangan guna jalan raya yang BN buat. Ucapan macam tu boleh tak lagi kita berucap sekarang? Boleh atau tidak? Berucap macam tu orang gila, bodoh, bangang, bahlul. Sebab sekarang orang dah tahu, buat jalan raya, buat sekolah, buat balai polis, buat hospital, duit siapa? Mereka datang meresmikan jalan raya itu, elon kita bayar. Betul atau tidak? Dulu kenapa tak tahu? Mengaku, hampa bodoh mengaku. Tak apalah itu dulu. Bukan kini dan tidak selama-lamanya. Dan contoh sekalian, kalau PAS tidak menyertai Barisan Nasional, barangkali UMNO dah masuk telaga buruk lama dah. Betul atau tidak? Tapi demi perpaduan bangsa, keadaan umat Islam pada waktu itu, PAS menyertai Barisan Nasional dengan membayar harga yang cukup mahal. Tapi tuan-tuan sekalian, sudah menjadi adat sebuah parti. Ada masalah dalaman. Parti mana pun ada masalah dalaman sikit sebanyak. PAS ada masalah dalaman. DAP ada masalah dalaman. UMNO lagi teruk masalah dalaman. Keadilan pun ada masalah dalaman. Biasalah. Masalah rumah tangga. Kalau kita nak cari perdamaian, kita boleh cari. Kalau kita nak berkelahi, boleh. Misalnya kita berumah tangga, kita nak berdamai. Kita balik tengah hari daripada kerja. Kita makan gulai, bini kita terlupa buah garam. Adakah kita nak mengamuk? Tak, kita kata, adindaku pandai. Sekarang kanda makin tua. Kanda kena kerja mana? Maka kurang buah garam ni baguslah. Padahal bini kita lupa buah garam sungguh. Begitulah juga kalau buat tapai mentah. Kita kata bagus. Mentah pun abang suka. Sebab gigi abang masih kuat. Macam orang tua menikah orang muda masak nasi lemak. Dia kata pandai Dinda. Dah tahu gigi kanda kurang, buat nasi lemak. Bini kita penjaga mandi.
balik kerja pukul 11, kaitan ke dada. Kalau kita nak maki pun boleh. Ni apa penyedap mandi, rambut forum. Kalau kita nak puji pun boleh. Dia pakai kain takat dada. Kita kata bagus dindaku. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pun boleh. Sepertinya kita nak damai dengan tak damai ini bergantung kepada kita. Pada tahun 77, yaitu di Kelantan ada sekumpulan mimpin PAS di Kelantan menyokong kepimpinan Datuk Asri. Ada sekumpulan yang menyokong Datuk Muhammad Nasir. Berlakulah sedikit pergeseran yang akhirnya lahirnya perhimpunan-perhimpunan di jalan raya. Bila berlaku keadaan yang agak tegang, Perdana Menteri Tun Hussein Onn mengutuskan Dr. Mahathir dan Dr. Abbas Alias untuk pergi dan mencari penyelesaian di Kelantan. Tapi tuan-tuan tahu Dr. Mahathir pergi Kelantan bukan hanya dia jumpa perhubungan PAS, parti yang sah. Dr. Mahathir juga tuan-tuan sekalian minta tolong korang sikit soal atas jalan. Korang atas jalan pun jangan penuh sangat. Kalau dah penuh dalam padang, duduk atas jalan. Tak apa, negeri kita bukan negeri orang. Dan kita aman dan tentram. Tak ada bawa senjata, mereka senjata asli semua. Para hadirin yang dihormati sekalian, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pergi ke Kelantan bukan hanya dia bertemu dengan perhubungan PAS, beliau bertemu dengan pasukan HAM. Pemuda-pemuda yang ada tunjuk perasaan, yaitu kumpulan Ibrahim Ali dan kumpulan Cewek Golok. Untuk memberi galakan kepada mereka ini terus mengadakan tunjuk perasaan HAM. Artinya Dr. Mahathir ini seorang manusia yang tidak setia dengan kawan, dulu, kini, dan selamanya. Betul tak? Betul tak Pak Ampauni tadi? Dia tidak setia dengan rakan kongsi Barisan Nasional PAS pada tahun 77. Dia tidak setia dengan orang nombor 2-nya, yaitulah Musa Hitam. Dia tidak setia dengan orang nombor 2-nya Ghaffar Baba. Dia tidak setia dengan orang nombor 2-nya Anwar Ibrahim. Dia ini manusia yang tidak pernah setia dengan kawan. Betul tak? Semua betul, tapi mari pelajari undi. Dah apa-apa, saudara kamu undi lagi? Tahun 96, 46 balik semula kepada UMNO. Apa boleh buat dia menikah dengan kita? Pada masa yang sama dia teringat kata laki lama dia. Maklumlah kahwin yang kita pagi cucuk pisang, petang TO dengan ubi kayu rebus. Tok laki dia dulu petang roti dengan pelanta. Sekali-sekala bawa pergi makan Kentucky Fried Chicken. Kita ada tuan-tuan sekalian goreng ubi keledek dengan goreng ubi kayu. Pisang rebus waktu pagi. Dia teringat kata laki dia balik. Dia baliklah tahun 96. Tapi bila dia balik, anak-anak dia tak mau ikut. Anak-anak dia duduk bersama kita. Maka kita, alhamdulillah, anak-anak kita bertambah ramai. Anak-anak muda, semua tuan-tuan tahu, anak-anak muda meledak dan mereka mau suatu perubahan. Golongan reformasi ini akhirnya menubuhkan Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan ini tuan-tuan sekalian, semua tuan-tuan tahu, pengaruhnya, kekuatannya cukup hebat, cukup kuat, terutama di bandar-bandar. Saya jaranglah puji mana-mana parti kuat, tuan-tuan sekalian. Bila saya puji itu artinya kuat sungguh itu. Mereka ini tuan-tuan sekalian boleh lihat kekuatan mereka terutama di Lembah Kelang. Bila mereka bersama dengan kita, DAP dan PRM, semua tuan-tuan tahu undi yang kita perolehi pilihan raya yang lalu, tahun 99, undi orang Melayu kita dapat lebih kurang 65%. UMNO sudah jadi parti minoriti. UMNO sudah jadi parti kecil, kita lah parti besar. Kemudian timbullah isu perpecahan Melayu. Dipermainkan sehingga mereka minta bantuan raja-raja Melayu untuk menyelesaikan masalah perpaduan Melayu. Kita nak tanya sekarang, adakah orang Melayu sekarang berpecah? Berpecah atau tidak? Orang Melayu malau keluar UMNO masuk keadilan. Adakah itu pecah? Pecah atau tidak? Orang Melayu keluar dari UMNO masuk PAS, masuk keadilan bukan pecah. Itu pindah parti. Alah berdua.
PKK pengen makan Noi. Aku pilih. Peduli apa? Kita sudah tak ada perpecahan. Yang ada sekarang perpecahan dalam UMNO. Di Malau UMNO tak dapat bertahan. Ahlinya masuk keadilan. Malam ini beratuh nak serah borang. Yang berlaku di Lunas. Kita nak bertanding cara sungguh-sungguh. Pilih punya pilih. Terpilihlah adindaku menjadi calon. Adinda Saifuddin Nasution. Dulu dia bersama dengan aku. Dia tinggal sekejap masuk UMNO. Sedih rasa tuan-tuan sekalian. Akhirnya kau kembali padaku. Bukannya aku tidak tahu segala yang telah berlaku. Hanya ku pendamkan di hati. Akhirnya engkau menyerah diri. Itu lagu Salim Ai tahun 60-an dulu. Hadirin yang dihormati sekalian, sikap pas pula. Kita lama dah doa ajak mereka bermuzakarah. Sekarang bila mereka setuju, maka kita terima. Tetapi bukan bincang hal perpaduan Melayu dan hal lain-lain. Dan kita beritahu bahawa UMNO sekarang sedang nazak. Kita anggap pergi bertemu ni macam kita ziarah awan nazak. Bolehlah kita baca talqin dan kita hadiah Fatihah untuk mampu cepat. Setuju atau tidak? Dan saya tegaskan di sini daripada Presiden, Timbalan dan sebagainya, jangan bimbang, jangan ragu, tidak sama sekali, tidak ada agenda untuk kita masuk dalam Barisan Nasional. No, tidak sama sekali. No way. Kalau mereka nak masuk, mereka datang masuk Barisan Alternatif. Hadirin yang dihormati sekalian, di pihak UMNO pula semua tuan-tuan tahu, mereka menghadapi perpecahan yang dahsyat, terutama di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Kita tahu pecah yang pertama, kuli. Yang kedua, tindakan kepada Anwar dan rakan-rakannya. Soal kehakiman, rasuah, nepotisme, lahirnya keadilan. Selepas 1 tahun pilihan raya, Dr. Mahathir dan rakan-rakannya tidak insaf. Sekarang akan lahir lagi satu perpecahan, yaitu kumpulan Takkan Melayu Hilang di Dunia. Ini lebih teruk tuan-tuan sekalian. Takkan Melayu Hilang di Dunia telah buat himpunan. Di antara yang bercakap hebat dalam perhimpunan itu ialah bekas Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Datuk Zakaria Said. Beliau dalam ucapannya di antara lain mengatakan bahawa rumah UMNO telah buruk, dinding telah rosak, bumbung rosak. Tapi jangan ganti dinding, jangan ganti bumbung. Kalau nak ganti, kena ganti tiang seri. Kena tebang tiang seri, tukar tiang seri lain. Siapakah tiang seri itu? Ini tuan-tuan sekalian. Dan apa-apa pula dalam ucapannya, beliau mengatakan tahun 2004 UMNO akan kalah. Hanya setakat ini ucapan saya. Karena saya ada majlis yang lain, saya kata tadi serentak 15 kawasan kita adakan himpunan pada malam ini untuk merayakan 50 tahun PAS. Hanya setakat ini ucapan saya tuan-tuan sekalian. Selamat berjuang, selamat untuk kita menegakkan keadilan di bumi Kedah dan di bumi Malaysia ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sekarang hormat Islam kita bagi peluang. Okey, tolong berhenti. Kita bagi peluang pada saya minta tolong jom. Kita bagi peluang pada orang suruhan Madai untuk cakap apa ada nak cakap. Kita bagi peluang pada orang suruhan Madai untuk cakap apa ada nak cakap. Minta perhatian tuan-tuan sekalian. Saya Superintendent Abu Talib bin Mujam, Ketua Kulis Daerah Pampasu. Untuk makluman tuan-tuan, selama pada malam ini tiada permit dikeluarkan. Jadi atas sabar itu. Tolong diam. Sabar. Bagi dia cakap. Dan selama ini dianggap satu dalam perhimpunan halal. Saya minta tuan-tuan semua bersuai. Kiranya tidak tuan-tuan yang bersuai, saya akan menggunakan kekerasan. Okey, tolong diam. Nanti. Sabar tuan-tuan, sabar. Saya bagi Sabar. setengah jam dari sekarang
kaki, tolong duduk. Tak ada apa yang berlaku. Tolong duduk. Saudara yang saya hormati sekalian, tolong diam. Kalau tak diam, saya tak boleh bergerak. Boleh diam ataupun tidak? Boleh diam ataupun tidak? Saudara, jika mereka merempah masuk kawasan ini, mereka telah mencobong kawasan kita. Dan pencobong, kalau mereka cobong, kita boleh pukul mereka. Boleh atau tidak? Itu sebab saya nak beritahu. Masalah kita cuma satu saja, saudara-saudara. Ini kawasan di sebelah kiri saya. Kawasan itu jalan raya. Kalau mereka berhimpun dalam jalan raya, mereka boleh ambil tindakan. Saya minta, kita minta yang berada di tepi jalan, tolong masuk dalam. Kita ada banyak lagi kawasan. Okey, masuk. Okey, masuk. Tapi mulut tutup boleh ataupun tidak? Mulut diam. Jalan kaki masuk pelan-pelan. Esok rapatkan, saya minta di ruangan depan ni. Tolong buat ikatan tangan. Ruangan depan saya minta tolong buat ikatan tangan. Anak-anak muda saya nak tanya. Berani ataupun tidak kita berjuang di jalan raya? Saya minta 100 anak muda untuk duduk di hadapan dan kita sokong kawasan persendirian kita. Boleh ataupun tidak? Saya minta anak muda yang gagah berani tolong berada di sebelah kiri. Kita kepung, tidak ada siapa pun yang tidak berkenaan boleh masuk kawasan peribadi kita. Yang berada di atas tembok, minta tolong masuk dalam kawasan. Saudara yang saya hormati sekalian, pihak polis tadi jalankan tugas dia. Saya hari ini nak beritahu kita jalankan tugas kita. Mereka telah ada bagi kita saman. Saman ini dikeluarkan pada Encik Ahmad Fazli bin Mahat. Saya nak beritahu yang anjurkan program malam ini bukan Encik Ahmad Fazli, bukan Encik Palang. Kita nak beritahu program malam ini dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda Keadilan Pusat dan ini tidak relevan. Kita akan teruskan program malam ini. Saman ini dikeluarkan pada Encik Ahmad Fazli bin Mahat. Saya nak beritahu yang anjurkan program malam ini bukan Encik Ahmad Fazli, bukan Encik Palang. Kita nak beritahu program malam ini dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda Keadilan Pusat dan ini tidak relevan. Kita akan teruskan program malam ini. Kita akan terus sampai jam 12 malam. Saya persilakan saudara Saifuddin Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petanda saya Cikgu Idris Ibrahim, petanda kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, seluruh pimpinan Barisan Alternatif, tuan-tuan guru, alim ulama, pegawai-pegawai kerajaan, anggota keselamatan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berkumpul di Kampung Lahap, Malau Jitra dalam Parlimen Kubang Pasu malam ini dengan penuh aman dan damai. Alhamdulillah. Aman dan damai kerana kita ialah rakyat yang berhimpun sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang-undang tertinggi negara kita yang namanya Perlembagaan Malaysia. Tercatat di sana dalam perkara 10 yang menyebut setiap warga negara Malaysia adalah berhak untuk berhimpun secara aman dengan syarat tidak membawa sebarang bentuk senjata bahaya. Saya percaya perhimpunan kita malam ini
yang dihadiri oleh pelbagai lapisan rakyat, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, petani, penoreh getah, peniaga kecil, pekerja kampung, pegawai kerajaan, semuanya datang dengan tujuan untuk mendengar penjelasan, penerangan, analisis, pemberitahuan, makluman daripada pihak Barisan Alternatif, kerana sudah sekian lama kita mendengar maklumat dari radio, TV dan surat kabar yang umumnya cuma melaporkan berita satu pihak. Sesuai dengan hak kita untuk berhimpun dalam perlembagaan negara, maka kita sebagai rakyat yang tunduk dan patuh kepada undang-undang menuntut supaya hak kita ini dihormati. Tuan-tuan, sesuai dengan semangat itu, kita percaya kita berkumpul bukan niat untuk mencetuskan sebarang bentuk kejadian yang tidak diingini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar penjelasan yang diberi sebentar tadi oleh Yang Berhormat Saudara Muhammad bin Sabu, Ahli Parlimen Kuala Kedah. Hari ini saya akan meneruskan penjelasan kita mengenai isu-isu semasa yang berlaku di dalam negeri Kedah. Tuan-tuan, makluman ini kita anggap penting sebab sebagai rakyat Kedah, perkara-perkara ini adalah melibatkan kepentingan kita semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang bapak-bapak yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita telah membaca dalam akhbar bagaimana Timbalan Perdana Menteri Dollah Badawi telah pergi melawat Singapura untuk bertemu dengan saudara Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Singapura. Dalam pertemuan itu, antara perkara yang dinyatakan oleh Dollah Badawi sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia ialah Malaysia bersetuju untuk meneruskan jualan air kepada Singapura, bersetuju membekalkan air kepada Singapura dengan bayaran 3 sen bagi setiap 1,000 galen. Malaysia setuju jual air pada Singapura pada harga 3 duit 1,000 galen sehingga tahun 2062. Saya juga suka untuk mengingatkan kita mengenai kadar bayaran duit ataupun charge ayam yang Kerajaan UMNO Barisan Nasional Kedah kenakan kepada rakyat Malaysia. Kalau mereka jual ayak pada Singapura 1,000 galen 3 duit Singapura bayar, kepada rakyat negeri Kedah, UMNO dan Barisan Nasional yang menguasai kerajaan hari ini jual ayak sebanyak 8 kupang bagi setiap 1,000 galen. Untuk rakyat Kedah 8 kupang 1,000 galen. Untuk Singapura, UMNO dan Barisan Nasional jual ayak 3 duit 1,000 galen. Apa abang? Orang Kedah. Apa abang? Kita kena bayar 8 kupang. Singapura bayar 3 duit sampai tahun 2062. Apa abang semua? Boleh bayar? Sebab itu, daripada sekarang sampai tahun 2005, kita kena bayar 8 kupang. Sampai tahun 2020, kita kena bayar RM1 3 duit bagi setiap 1,000 galen. Singapura, sampai tahun 2062, 3 duit bagi setiap 1,000 galen. Walhal, rakyat Kedah ni penanam padi, motong getah,
Getah kilo 9 kupang. Orang buat bendang lah ni, sedang menggelupuk. Kalau jual kat Bernas potong 14 kilo. Sedangkan upah baja, upah merumput, racun, upah menuai, kalau dialok ibu ya masuk abang ni. Jentera tak boleh masuk, tanah lembut, padi, petani akan rugi 840 hektar, rugi tak boleh petik hasil. Sebahagian besar penanam padi sedang menggelupuk kerana harga padi rendah. Singapura negara kaya, negara yang tak ada hutang. Dia ada 3 juta rakyat, hutang kosong, simpanan tabungan Singapura berbilion-bilion ringgit. Rakyat Kedah ramai yang masih miskin. Tetapi kerajaan UMNO Barisan Nasional jual ayam 8 kupang 1000 galen. Singapura yang kaya raya, dia jual ayam 3 duit 1000 galen. Boleh kita setuju dengan cara ini tuan-tuan? Adil atau tidak ini tuan-tuan? Pada rakyat negeri sendiri 8 kupang, pada negara luar dia jual 3 duit. Adil atau tidak tuan-tuan? Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian, kita rasa kecewa dan lalat kerana UMNO dan Barisan Nasional masih lagi cuba untuk menipu rakyat dengan mengatakan bahawa mereka lah kerajaan yang mengambil berat tentang nasib dan hak rakyat. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian, bertenang. Ya, bertenang. Tak ada apa yang nak berlaku. Kita orang kecil. Kita kalau dia nak pukul lah. Kita akan terus bersyarah. Nak tangkap. Nak cara. Nak bubuh lah lokap, bubuh. Ini kerja kita lah. Ya, tapi tenang. Tuan-tuan ya, ini negara kita, negara yang aman dan ada undang-undang dan peraturan. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati sekalian, isu yang kedua ialah soal harga padi. Tuan-tuan, baru-baru ini Barisan Bertindak Petani-Petani Kedah kemarin telah menghantar satu memorandum kepada Menteri Besar. Memorandum ini antara lain meminta supaya dikaji semula soal peranan Bernas yang menyebabkan harga padi berada pada kadar yang sangat rendah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita bertenang. Ibu-ibu yang ada anak kecil, tolong ambil perlindungan dulu. Ibu-ibu yang ada anak kecil, tolong. Yang lain berada. Tenang. Jangan ada tindakan provokasi apa-apa. Bertenang. Duduk di tempat masing-masing kecuali ibu-ibu yang ada anak kecil. Yang lain duduk. Duduk dengan tenang. Tuan-tuan, duduk dengan tenang. InsyaAllah keadaan terkawal. Tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati sekalian, bertenang. Bertahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian, kita percaya bahawa sudah sampai masanya untuk rakyat bangun dan bersuara dalam melihat suasana ini. Kita cuma mohon hak kita untuk berkumpul secara aman. Berulang kali kita tegaskan, ini adalah hak kita untuk berkumpul. Kita gunakan hak kita untuk berkumpul secara aman. Oleh yang demikian kita minta pasukan keselamatan juga dapat menghormati hak kita.
Mudah-mudahan kita merayu pada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidul awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انصر جيوش الإسلام والمسلمين وعساكر المواهدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم بقدرتك يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم المستكبرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Kamu-lah ya Allah kami menadah tangan mengharapkan pertolongan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Tidak ada siapa yang dapat kami mengadu ya Allah terhadap kezaliman yang mereka lakukan ke atas rakyat ya Allah. Ya Allah, kami mengadu kepada-Mu ya Allah. Binasakanlah kelompok dan orang-orang yang zalim ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Pecah belahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon mengadu kepada-Mu ya Allah. Kami berkumpul pada malam ini dengan hati-hati kami yang satu ya Allah. Namun untuk melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Berusaha untuk menegakkan perintah-Mu ya Allah. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan ya Allah. Meruntuhkan kezaliman dan kepastian ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Padamu ya Allah kami memohon. Padamu ya Allah kami meminta. Padamu ya Allah kami menadah doa. Mudah-mudahan pertolongan dari langit akan membukakan pintu hati mereka yang zalim ya Allah. Akan memecah belahkan hati-hati mereka ya Allah. Akan membinasakan pasukan mereka ya Allah. Mereka yang merupakan kuncu-kuncu kepada yang zalim ya Allah. Binasakanlah pasukan mereka ya Allah. Kami merupakan rakyat yang lemah ya Allah. Kami hadir untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Berkatilah perjuangan kami ya Allah. Selamatkanlah perhimpunan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Saudara sekalian, doa kita untuk membuka mata rakyat sudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Hari ini apa yang berlaku di Kuala Lumpur dapat kita tengok di hadapan mata kita. Biar rakyat semua baju melihat sendiri kenapa kita menentang kezaliman Dr. Mahathir Mohamad. Saudara sekalian, doa kita
untuk membuka mata rakyat sudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Hari ini apa yang berlaku di Kuala Lumpur dapat kita tengok di hadapan mata kita. Biar rakyat semua tahu melihat sendiri kenapa kita menentang Seri Bandung. Tanpa melewatkan masa, saya mempersilakan Ketua Pemuda Keadilan Saudara Eza Mohamad, dan kita akan teruskan majlis percakapan ini, insyaAllah. Dan mendengar ceramah, tetapi mereka memberi laluan mudah pada kita. Kalau saudara bertahan malam ini, kalau kita bertahan malam ini, di sini, di tempat ini, tindakan bodoh, tindakan ganas mereka akan menyebab bermulanya kejatuhan Mahathir Mohamad Hussein daripada malam ini. Ini kawasan Mahathir Mohamad. Setiap pukulan, setiap pencutan air, setiap pukulan yang mereka lakukan, kesannya seluruh dunia akan melihat, seluruh dunia akan diberitahukan apa yang berlaku malam ini. Sama beritahu pasukan polis. Saya beritahu juga gambar semua saksi. Kita semua saksi. Kita sudah menjaga. Saya beritahu pihak polis, mereka akan membuat satu kesilapan yang paling besar sekiranya mereka melakukan kejahatan dan kebenaran sekarang. Kalau mereka sayang Mahathir Mohamad, sayang jawatan Perdana Menteri, mereka harus biarkan kita terus bersama sehingga jam 12 malam ini. Saya berdiri di sini dengan 7 dakwaan yang telah dikenakan kepada saya. Saya berdiri di sini dengan pengalaman lokap dan penjara di belakang saya. Saya ingin beritahu saudara, saya baru pulang dari tanah Indonesia. Saya ada mesej penting daripada rakyat dan pemimpin Indonesia. Saya sudah bertahan untuk mendengar mesej ini. Mesej ini memang saya simpan untuk disampaikan di bawah. Saya berjumpa semua pemimpin utama Indonesia. Saya berjumpa Gusdur, Presiden Indonesia. Saya jumpa Ibu Megawati, Kembaran Presiden Indonesia. Saya berjumpa Amin Rais, Ketua Parlimen Indonesia. Saya berjumpa Akbar Tanjung, Ketua Parlimen Indonesia. Kesemua mereka sepakat mengatakan bahawa mereka bersama kita. Mereka sepakat mengatakan bahawa mereka bersama kita. Mereka sepakat mengatakan bahawa mereka bersama kita. Itu kacau. Tak tembak main juga kacau. Dia jatuh dulu, dia rukuk juga. Tak tembak dia juga kacau. Aduh. Tengok. Rumah ada. Dia punya jekat yang boleh sana. Semua TV.
Dah mudah tu. Kita dah apa? Kan. Ya. Bagi dia kenangin, bagi dia kenangin. Aneh-aneh bagi dia kenangin gitu.
Kak. Ni, lari kau macam ni. Main barang balik tu. Ha, tu. Tembak ayo. Ada lamaran polis. Ada lamaran polis. Ada daripada Jaya. Ada daripada Jaya.
Dia mau jalan dulu. Dia.
Kalau cuma orang lemang apa benda ni orang bisa jadi buat enggak ada aman enggak ada apa. Ramai lain. Terima kasih tuan-tuan semua kerana berdiri tegas dengan kemudian awal tadi. Jadi kalau ada ceramah lagi tuan-tuan ramai pula jual ada ni. Kalau tuan-tuan dianggap berjaya. Majlis sini dikira berjaya. Atau ayolah kalau kita nak surai pun boleh dah. Kalau kita dah berjaya semua, kalau nak surai pun boleh. Kalau ada yang mencari anak-anak apa tempat yang hilang, datang ke sini. Ni abang 18 boleh. 18 boleh. Tu dia tembak tu. Dia tembak tu. Ya, kodok tak boleh ni korang ni. Korang apa balik ni kena kami hidup balik ni. Tembak sana dia tembak tak. Oh, sebab dah. Tembak pergi tu Ramadan. Main tu kita duduk ni. Kita tu amok tak perlu. Kita pun tak ada buat. Kita tak tahu tadi tu. Dia ready dah. Dalam tu ready dah. Dia pun dah. Sebab tu KKL tu tadi dia bawa ni bila dia tu dia pun pekuk ni tak pulang. Ayam. Ayam tu beda. Mấy độ nó như gì? Mấy độ đi vẫn đang. Mà nó đi, itu tinggal pada cantik ya. Padang tak ada lari tak mana tu. Duk tahun ini amaran tak hai pokok tengah lu baca doa pun. Ini amaran je kita pokok ni ram tak cuma Allah langsung. So orang pun tak kat sangat. Walaupun memang dilatih macam tu lah. Daripada tak ni lah, daripada kena torture macam tu lah. Kalau dia bertiga, dia kata ditanya juga, dia ada apa dia? Tak. Duduk dalam. Duduk naik perang berapa awak? Sama. Tak bisa benar. Tak tahu. Tahu kali tu. Aku tak bukan tak aku tahu dah yang tadi tembak macam tu jadi dulu. Dah ready dah tapi main dengan tak tahu dah nak main ke mana asal tu. Tak pedih apa lu tahu pedih kan lari dia pun. Habis tu menjara. Dia pun ada teriak dia betul lagi pedih eh. Lagi main yang sakit ni tak payah. Belum lagi. Lagi jom lagi. Bek pun habis dah mana. Belum sama kali dah.
lemang-lemang kan. Sama ada posisi kan.